Berhenti dan jangan lari. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Tempat apa ni? Pergi, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Pergi jalan-jalan. Ikut aku bawa. Pergi baik-baik. Jangan lari. Jangan lari. Seni makan mahau. Okey. Okey. Oh, Mak. Nak hidup, nak hidup. Cepat, jangan bergerak. Aku sini, kejar aku. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Berhenti. 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 Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Di mana bakul buluh aku? Okey, bakul buluh. Alamak, bakul buluh aku. Hoi. Hahaha, patung tembam. Jangan nangis 1, 2. Hoi, hoi, hoi. Mak. Mak bawa balik. Hoi, hoi, hoi. Ya Tuhan. Hoi, hoi, hoi. Tengok. Xiao Han, si gadis bodoh tu datang ambil dia lagi. Aha, Xiao Xiao. Mak dia memang bodoh. Xiao Xiao pun bodoh juga. Jom pergi. Mak, aku suruh jangan main dengan orang bodoh. Bodoh, bodoh. Perempuan malas kencing pahak. Kau yang bodoh. Korang semua bodoh. Budak kecil bodoh. Berani kau hina aku? Mak kau memang bodoh. Kau cuma budak bodoh. Kecil, mak kau bawakan ipal. Kau makan ipal tak? Bukan aku dah cakap jangan datang sekolah lagi? Mak ada ipal. Mak nak buat snack ipal. Aku tak nak makan. Kau bukan mak aku. Aku tak ada orang bodoh macam kau. Bertahun-tahun, kenapa saya bertakat jumpa langsung berita tentang anak saya? Puan, selama ini kami periksa rumah kebajikan tempat Puan hilang. Semua tempat sudah saya cari, tapi Puan masih tiada jejak. Boleh tak Puan diam? Tak mungkin. Anak saya pasti selamat. Maafkan saya, Puan. Saya terkeluar kata saya akan suruh orang cari lagi jejak Puan sekarang. Pergilah siapkan kereta. Bawa saya ke rumah anak yatim cari lagi. Baik, Puan. Saya akan siapkan sekarang. Mana kamu nak pergi? Syong nang kukus nasi untuk kamu. Hey. Huzi budak bodoh yang buli kamu ya? Ya, Dia tolak saya hari ni. Bodoh tak guna. Kamu yang sebaliknya. Siapa bagi berani buli anak saya? saya tak buli dia. Dia yang mula marah. Anak saya marah kamu. Kenapa? Dia pun marah salah. Isteri kamu ni bodoh besar. Bodoh besar dengan bodoh kecil. Xiao Xiao ni bukan bodoh. Xiao Xiao ni pandai. Cikgu puji dia sebab bijak. Alah, saya ambil peduli sangat. Hari ni, bodoh kecil kamulah yang buli anak saya. Hari ni mesti beri penjelasan pada saya. Tak mungkin. Jangan buli anak kecil saya. Jangan cakap karut. Hari ni bodoh kecil kamu buli anak saya. Suruh dia minta maaf pada anak saya. Saya buat dia mengaku dia bodoh. Saya bukan bodoh. Saya tak nak minta maaf. Berani tak? Kamu dengan mak bodoh tu orang luar. Kalau tak minta maaf hari ni, saya akan suruh kampung halau kamu. Jangan halau saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Bodoh tak guna. Tak boleh maaf saja hari ni. Suruh bodoh kecil kamu minta maaf pada anak saya. Buat dia mengaku dia bodoh. Tak bukan saja suruh kampung halau kamu. Saya akan suruh sekolah buang dia. Allah tak. Jangan halau Xiang. Saya minta maaf. Jangan halau Xiang. Jangan buli anak saya. Xiao Xiao bukan bodoh. Jangan halau kami. Saya minta maaf. Maafkan saya. Bangun! Buat apa? Kenapa nak minta maaf? Kita tak buat salah pun. Kenapa diusir kita? Bangun! Kalau berani bangun, saya halau kamu sekarang. Tak! Salah mereka yang nyata. Nak minta maaf. Kenapa? Kalau kamu
suka sangat duduk kampung ni. Duduklah sorang-sorang. Bodohnya budak ni. Berani kau datang halau anak aku. Degil betul. Nak pergi mana? Saya dah maafkan ke? Siapa suruh jadi bodoh? Cepat pukul orang. Mama okey tak? Mama. Anak sendiri pun bodoh. Tak faham-faham juga. Berani dia pukul anak aku. Belum habis dengan dia lagi. Awak okey ke? Alamak. Ya. Adik tak apa ke? Tak apa. Hah, dah berdarah ni. Saya hantar ke hospital. Taklah, saya okey. Mana boleh, okey. Nampak tak darah banyak dah. Kalau tak dirawat sekarang, nanti jadi parut. Baiklah, terima kasih. Ada apa? Lupakan sajalah. Saya kotor. Nanti kereta kotor. Tak apa, kereta boleh cuci. Marilah. Syawak siaw mana kamu? Alahai hujan renyai. Syawak siaw. Akhirnya, kami halang musuh untukmu dan pergi dulu. Tak ingat pula Panglima Perang Chifeng Shah yang agung. Mana mungkin aku berjumpa kau? Tak kira apa gelaran Panglima Chifeng di depan 4 pakatan utama kami. Cuma sampah masyarakat saja. Hari ini tak ada siapa boleh lari. Hai sampah masyarakat, nak sakiti tuan kami, langkah mayatku dulu. Askar Daksia daripada jadi serpihan Jeddah bukan untuk wakuan. Selagi kami masih bernyawa, jangan mimpi nak dekati jeneral kami. Marilah. Mengedar senjata ini. Yap. Siapa aku? Dari mana? Aku sedang cari anak perempuanku. Memandangkan kau suka duduk di kampung, tinggal saja sini sendirian. Yau Yau, mana kau? Yau Yau. Aku sedang cari diri sendiri. Adik. Adik, bangunlah. Beruang, mana kau? Pesakit tiada masalah. Cuma terkejut sedikit. Biar dia berehat sebentar. Baik, terima kasih doktor. Ini tanggungjawab saya. Puan, anak ini sihat sepenuhnya. Mengapa kita tidak pergi dahulu? Butler, awak kata jika saya tidak tinggalkan Xiao Xiao dulu, dia juga sekarang ini patutlah sudah membesar sebegini. Janganlah disebut dahulu.
Anak ini memang nampak sedikit seperti awak. Itu dia. Ini janji dengan ibu hidup dengan baik dan bermakna. Ini dia. Dia anak kecil saya. Makcik, kenapa dengan awak? Senyum kan? Ibu, susah sangat nak cari ibu. Makcik, awak tersalah orang. Saya bukan anak awak. Saya ada ibu. Tidak. Saya takkan pernah silap. Tengok loket jet ini yang saya tinggalkan dulu. Tulisan halus ini nama awak. Awak anak kandung saya. Awak bukan ibu saya. Nama ibu saya Cherry. Nama saya bukan Su Xiao pun. Nama saya Syok Xiao. Saya nak balik lambat sangat ni. Ibu saya mesti marah dah. Saya nak balik rumah. Xiao Ok Xiao, dengar cakap saya. Saya memang ibu awak. Kenapa awak tak percaya? Awak tipu, bukan ibu saya langsung. Kalau awak ibu saya, mana boleh bertahun-tahun tak jumpa? Bila keluarga kita hancur, ibu nak lindungi awak. Ibu dan anak terpaksa berpisah. Selepas kejadian itu, ibu dah lama cari awak. Ya, Puan susah payah cari awak bertahun. Betul ke semua ni? Awak benar-benar ibu saya? Ini benar. Kalau tak percaya, kita buat ujian DNA. Pengurus rumah akan uruskan segera. Doktor dah. Biar saya buat untuk anak saya. Smile. Ibu tak ada di sisi awak. Mesti awak banyak menderita. Tak. Ibu saya baik dengan saya. Apa gunanya berbaik dengan awak? Awak tak tahu tanda zaman sekarang. Hanya dengan duit boleh hidup mewah. Tengok baju buruk awak ni. Kasut pun terkoyak. Apa ni? Tak apa. Ibu takkan biar awak susah. Bila balik rumah, ibu belikan semua yang awak nak. Ibu akan hantar ke sekolah ternama. Masa depan industri keluarga Su. Semua untuk awak. Puan, laporan penilaian dah siap. Ini anak kecil saya. Saya tak silap. Ini anak kecil saya. Ibu selama ni, awak tak tahu betapa. Awak, benarkah awak ibu saya? Ya. Akhirnya kita ibu dan anak bersatu kembali. Nanti tiada yang boleh pisahkan kita lagi. Mari, kita pulang ke rumah. Kembali ke rumah sebenar awak. Tapi jika saya ikut awak pulang, ibu saya bagaimana? Ibu kamu? Kamu boleh semak keadaan Xiao Ok Xiao sepanjang tahun ini. Bagi orang yang membesarkan Xiao Ok Xiao, berikan dia wang, tenangkan diri. Jangan benarkan mereka berjumpa lagi. Ya, Puan Iba. Kenapa tak benarkan saya jumpa ibu lagi? Fikirkan, kamu akan jadi anak dara keluarga Su nanti. Bila kamu dewasa, kamu perlu warisi harta keluarga Su. Identiti masa depan kamu akan berbeza. Ibu angkat kamu hanya lelaki desa biasa. Ibu akan beri dia banyak duit, biarkan dia makan pakai seumur hidup. Ini juga cara membalas jasanya selama ini untuk asuhanmu. Okey, tapi tidak. Tapi ingat, kamu mesti ingat, saya nak jadi pewaris keluarga Su. Kamu perlu lepaskan banyak perkara remeh, termasuk yang tidak tertanggung. Pergi beli baju baru untuk anak dara. Puan sudah sedia. Macam mana? Awak suka? Suka. Tahukah berapa harga skirt ini? Skirt ini bernilai 120,000. Ramai tak makan minum setahun pun tak mampu beli. Ini kan pula ibu angkatmu. Masih lelaki desa biasa. Tapi sebagai anak dara keluarga. Su, baju cantik macam ini nanti boleh dapat sebanyak yang nak. Sekarang kamu patut tahu ada jurang antara ibu angkat dan ibu kandung. Oh, saya faham. Kalau begitu, bagi tahu ibu. Nak tak dapat baju cantik tak habis-habis? Nak. Okey, pakai dan balik rumah. Ibu, ini rumah kita. Besar sangat. Ya, betul. Ini cuma satu dari villa kita.
Selama keluarga kita suka, tak kira berapa banyak teh, ibu akan beli untukmu. Selamat pulang, Puan Muda. Jangan takut, mereka semua hamba kita. Tenang, mereka sedia membantu. Puan, makan malam sudah sedia. Puan dan anak Puan boleh makan sekarang. Ataupun hamba nak bersihkan bilik anak saya? Jangan risau, Puan. Bilik anak Puan sudah diatur mengikut kehendak. Awak lapar? Mari kita makan dan pergi. Ibu tak tahu makanan kegemaran awak. Suruh saja hamba buatkan. Tengok sini, ada makanan khusus yang awak suka? Beritahu ibu. Terima kasih, Ibu. Syok Xiao, saya ini ibumu. Tak payah malu-malu dengan ibu. Senyum senyum. Bodoh. Pergi sana, jangan sentuh. Bodoh, tetap bodoh. Keluar. Jangan sentuh. Pergi. Alamak. Cherry tu kan anak angkat saja. Hilang pun tak apa. Tak payah susah-susah cari. Mungkin dia dah jumpa ibu kandung. Bukan. Saya tak ambil. Saya ini anak asli. Ini milik saya. Rupa-rupanya anak Puan tinggal di tempat susah. Patutlah bertahun tak ada berita. Konon ibu angkatnya bernama Cherry. Siap terus pergi. Hello penduduk sekalian. Tanya sana sini, anda tahu rumah Cherry? Cherry, kenapa cari dia? Saya diamanahkan nak hantar barang pada Cik Cherry. Tolong tunjuk jalan. Oh, yang itulah orangnya. Terima kasih. Awak ada nampak mesej saya? Ada ke? Awak Cherry? Ibu angkat anak Puan. Bodohnya. Siapa si awak? Awak ada nampak anak kecil saya? Diam. Saya dah kembali ke pangkuan keluarga. Saya datang nak beritahu, jangan hubungi dia lagi. Wakia pernah nampak anak kecil saya? Di mana anak kecil saya? Kembalikan dia pada saya. Lepas. Kembalikan dia pada saya. Kamu semua buta ke? Tolak orang gila ini jauh dari saya. Makcik ni dengar cakap saya. Lepaskan saya. Saya beritahu di mana Xiao Xiao. Okey? Saya dah lepaskan. Boleh bagi tahu di mana Syok Xiao? Dia jumpa ibu kandungnya. Semestinya di rumah. Budak tu jumpa ibunya. Tak. Syok Xiao anak saya sendiri. Ini milik saya. Awak tipu saya. Kamu semua tipu saya. Kembalikan Syok Xiao pada saya. Kembalikan Syok Xiao pada saya. Saya memohon. Saya tak boleh hidup tanpa Syok Xiao. Saya mohon, saya sujud pada awak. Saya sujud pada awak. Saya sujud pada awak. Saya sujud pada awak. Dia cakap, Cherry, kenapa awak tak sedar diri? Syok Xiao ikut awak. Tak cukup makan dan tak pakai baju hangat. Ibu orang ni susah nak beri anak awak hidup senang. Kenapa awak masih berkeras? Awak ni Cherry, tengok berapa banyak duit Syok Xiao bagi pada awak. Hampir dapat. Makcik ni, saya faham perasaan awak pada tuan kami. Tapi awak bukan ibu kandungnya. Ambil duit ini, hubungan awak dengannya sudah tamat. Nah, mulalah. Ibu mentua Xiao Xiao tak tahu kerja dia. Banyak duit sekali bagi. Kita tak mampu kumpul sebanyak ni seumur hidup. Cherry ni sangat bodoh bila dia bawa balik Syok Xiao. Saya ingat ada orang gelap belakang dia. Saya tak sangka ibu saya akan kembali. Bagi dia jumlah duit yang besar. Kalau saya ada duit, Syok Xiao akan kembali juga. Awak ada berapa duit? Setakat 3-4 keping saja. Baju sehalai pun tak mampu beli. Ambil lah bila nampak. Saya. Kaya. Saya ada duit. Ada duit. Ada duit. Duit. Ya Tuhan, duit aku. Saya ada duit. Xiao Fang boleh ikut saya balik. Sekarang, Kalau Xiao Xiao pula, ini bilik tidur awak.
Awak puas hati dengan hiasan ini? Apa yang tak kena, mesti beritahu mak bilik yang sangat cantik. Betul ni untuk saya tinggal seorang? Semestinya, asal keluarga kita suka. Terima kasih, Mak. Mak, tengok banyaknya mainan. Dulu Huzi ada mainan di rumah. Kawan sekolah dia semua dengki. Sekarang saya lebih banyak mainan. Saya nak ajak kawan main sini. Xiao, bagaimana pula awak? Ini Cik Su, tak boleh main dengan kawan lama. Tahu kenapa? Sebab mereka anak keluarga miskin. Status awak sekarang tak sama. Nanti awak ada kawan baru. Mereka anak orang berada. Merekalah kawan terbaik. Baiklah, mainlah dulu sendirian. Mak pergi kerja dulu. Puan, menurut orang kampung, ibu angkatnya mungkin orang luar. Dia jadi bodoh sejak ke kampung. Bodohnya, anak saya dah tinggal dengan si bodoh. Kalau orang tahu, apa kata orang pada keluarga Su? Nak buang si bodoh itu. Tak mengapa. Lagipun dia jaga Syok Xiao lama. Tak boleh dendam walau apa pun. Tapi ingat, saya sendiri urus perkara ni. Jangan biar dia pengaruhi anak saya, faham? Ada satu lagi. Saya nak umum identiti anak. Perkenalkan pada keluarga. Pergi buat pengumuman? Katakan saja, esok ada parti di Pancina Hotel. Baik, Puan. Saya nak ambil duit, saya nak ambil gambar. Ada duit, ada duit, ada duit. Hai, saya nak ada duit nak cari Xiao, saya ada duit nak kahwinkan mak. Pengemis busuk ni datang mana? Busuklah. Pegat ni buat, kenapa semua orang masukkan? Apa kau buat ni? Saya ada duit nak keluarkan duit. Si bodoh busuk ni datang mana? Ini kad bank ke? Kau nak keluarkan duit? Rasanya kau datang kacau. Tak kacau. Saya tak nak pergi, kad ni tak ada duit. Rasanya kau sengaja. Saya ingatkan kau. Keluar sekarang. Apa kau buat? Bising sangat. Tuan Presiden, si bodoh datang. Entah dapat kad tak guna mana. Dia nak ke bank kita keluarkan duit. Saya halau dia sekarang. Oh, Ini... Presiden, jangan risau. Saya halau dia sekarang. Buta ke si bodoh ni? Presiden kita dah marah. Kalau tak pergi, saya patahkan kaki kau. Presiden tak guna. Kenapa pukul saya? Saya jaga ketenteraman. Bank. Jaga ketenteraman. Rasanya kau nak bunuh saya. Tahu tak kad apa dia pegang? Bukan ke ni kad beli barang supermarket? Kad beli barang supermarket. Ni kad hitam unlimited dari Bank Dunia. Dunia ada 4 je. Kad hitam unlimited. Presiden, silap ke? Mana mungkin si bodoh ada kad hitam unlimited? Diam. Saya tak tahu ke kad ni palsu ke tidak. Korang dua cepatlah. Hello Puan. Nak keluarkan duit? hey, ambil duit. Jom ikut saya ke bilik VIP. Saya tolong urusan awak. Awak orang baik, tolong saya keluarkan duit. Tolonglah. Hahaha. Alamak, mana mungkin si bodoh ada kad hitam unlimited? Cepat sekali orang level apa ada kad ni? Mesti Presiden silap, nanti boleh tengok. Lawak, okey. Hey, jangan. Saya nak tengok je. Tengok sikit. Puan, saya keluarkan duit sekarang. Ya. Amaran penggera, Pangkalan SS, Syah Hebat. Amaran pencerobohan, Pangkalan SS, Syah Hebat. Kena pencerobohan, Pangkalan kelas SS, Syah Hebat diceroboh. General, pasukan Tenggara semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini berulang kali melanggar sempadan kita, membunuh rakyat kita. Saya rasa ini perintah kuasa asing, bersikap biadab dan provokatif. Andai saya dewa perang, pasti masih ada di sana. Biarkan mereka bermaharajalela. General, kau kata bertahun cari dewa perang Chifeng. Adakah dia benar-benar akan berhenti? Orang macam mana tuan ini sebenarnya? Tiada siapa di dunia boleh lukakannya. Saya yakin dia masih ada, cuma ada rahsia tersembunyi. Sementara ini belum boleh didedahkan. Anak buah mengaku salah. Penggera, letupan, Pangkalan kelas SS diserang. Pangkalan kelas SS telah dijarah. Laporkan pada General, ada kesan kad hitam tanpa had di Bank Jiangcheng? Apa? Ini kad hitam Dewa Perang Chifeng. Dia di sana. Suruh tentera Feng Ming ikut saya ke pinggir bandar. Pujuk Dewa Perang Phoenix Merah. Pulang. Afghan Bank tingkat apa ini? Kebenaran saya pun tak dapat semak.
Maaf, Puan, level kad bank anda terlalu tinggi. Dengan kebenaran saya kakak masih tak boleh semak. Tak boleh buat pengeluaran wang. Alamak, tak boleh beri duit ke? Macam mana ni? Syok Sue balik macam mana? Jangan risau. Walaupun tak boleh semak dengan kebenaran saya, tapi sebagai pemilik kad hitam, bank kami wajib bantu penuh untuk pengeluaran. Cepat cakap. Puan, ini kecairan tunai kaunter kami. Jumlahnya mungkin kecil, tapi jika perlu, saya akan hubungi peti besi sekarang. Maksimum 10 bilion. Duit ini boleh pulangkan anak saya? Anak perempuan, Tuan. Serigala itu kata, hanya saya ada duit, Syok Xiao akan balik. Cukupkah duit ini? Puan, saya tak boleh jawab. Tapi jika perlu, saya boleh hantar orang cari anak Tuan. Boleh tak? Tengok ni, tengok. Ini gambar anak saya. Hei, tolong cari dia sahaja. Saya sanggup buat apa saja. Wakshit sabar sawak so duit. Suka duit tak? Kalau suka duit, saya bagi semua duit ini. Hei, ambil lah. Puan, jangan ransing. Saya hantar orang siasat sekarang. Keluarga Presiden Su hantar surat jemputan. Mahu adakan di Hotel Fan Hua esok. Jamuan cium untuk anak sulung keluarga Su. Tuan dijemput khas hadir. Jamuan cium ke apa? Nanti, sekarang awak segera hantar orang cari gadis dalam foto. Ini foto anak sulung keluarga Su. Apa? Wak kata gadis dalam foto itu anak sulung keluarga Su? Ya, Meredith baru tunjukkan gambar anak sulung tadi. Saya pasti tiada kesilapan. Hei. Awak jumpa Syok Xiao ke? Wak dah jumpa Syok Xiao. Boleh saya jumpa dia nanti? Puan, jangan terburu-buru. Saya baru jejaki lokasi anak Puan. Saya bawa Puan jumpa dia esok. Oh, betul ke? Esok saya betul-betul jumpa anak saya. Saya janji dengan Puan. Puan pasti jumpa anak esok. Hahaha, bagusnya. Bagus. Awak ni baiklah. Saya percaya awak. Hei. Persiapan majlis bagaimana? Jangan risau. Puan, semua VIP Jiangqing dah dijemput. Mereka janji akan hadir tepat masa. Baik. Sudah hampir masa. Tolong periksa persiapan anak saya. Baik, Puan. Wah. Anak saya sungguh cantik. Nak pakai baju cantik macam mana lagi? Beritahu ibu. Ibu belikan untuk awak. Terima kasih, Syok. Awak bagaimana sekarang? Dia sudah jadi anak sulung keluarga Su. Jangan buka mulut sembarangan. Jangan jerit depan permaisuri. Kampungannya. Nak panggil ibu ke? Okey, terima kasih, Ibu. Sekarang ibu bagaimana? Ibu bawa awak ke majlis perkahwinan. Terima kemegahan ini. Okey? Awak kan kasih kata bawa saya jumpa Syok Xiao? Syok Xiao? Jangan risau, Syok Xiao akan keluar sebentar lagi. Hei. Banyaknya makanan sedap di sini. Syok Xiao pasti sukakan ini. Semua di sini percuma. Sila nikmati jika mahu. Boleh ke? Sudah tentu. Wang memang ada nombor telefon awak. Saya ambil ini dulu. Jangan lari-lari di sini. Saya balik sekejap. Okey. Hei. General Xiao dah hubungi Presiden kami. Hello, adakah ini General Xiaoxin? Saya Jojo, Presiden Bank Jiangqing. Nah, awak pernah jumpa pemilik kad hitam itu. Di mana sekarang? Saya dan wanita tu, dia hadir majlis jamuan keluarga Su di Hotel Fan Hua. Kasih nama Masuk Wadangs. Saya jemput awak sekarang. Tak, saya pergi sendiri. Jaga dia sampai saya sampai. Jangan biarkan apa-apa terjadi padanya. Jangan risau, saya akan jaga wanita itu baik-baik. Semua berkumpul. Sasarkan Pan China Hotel. Bertolak sekarang. Ya. Banyaknya makanan sedap. Xiao Shuai pasti suka makan. Ada lagi di sini? Hei, pengemis gila ini datang dari mana? Berani curi dewan jamuan keluarga Su. Hei. Pengemis busuk, tak dengar cakap anak kami ke? Kenapa pukul saya? Marilah. Siapa beri berani? Berani sangat curi jamuan keluarga Su?
hilang nyawa hidup ni? Saya tak curi. Tadi orang itu suruh ambil. Barang ini boleh ambil sesuka hati. Mengarut, apa kelayakan awak ambil barang jamuan keluarga Su? Cepat letak barang dan keluar. Saya tak nak pergi. Saya nak tunggu anak saya. Anak awak pun pengemis juga. Tentu pengemis jugalah. Nah, keselamatan tak ada pengemis. Jemput keluar orang ni. Tak boleh. Tak boleh. Saya nak anak saya. Diam pengemis busuk. Berani buat masalah di sini. Nanti patah kaki awak. Berhenti. Berhenti. Ayah, kenapa ayah di sini? Hai benda sial, siapa berani hina tetamu saya? Ayah, apa maksud ayah? Mana ada saya hina tetamu? Tetamu tu kan bukan si pengemis busuk ni. Berani lagi kasar dengan tetamu saya patahkan kaki kau. Ayah ni, silap ke apa? Orang ni, mesti dia pencuri pakai alih-alih pengemis. Mana mungkin dia tetamu ayah? Macam tu saya ajar kau layan orang. Segera sujud minta maaf. Maafkan saya, salah saya. Saya pandang rendah orang. Tolong maafkan saya. Tuan, saya tak didik si penderhaka ni baik. Sebab tu dia langgar tuan. Tapi sebab dia masih muda, tolong beri dia peluang lagi. Saya nak jumpa anak saya. Kamu kata saya boleh jumpa Syok Xiao? Saya nak jumpa Syok Xiao. Cik Sumingyu nak sampai ni. Bertenang sikit. Siapa sebenarnya pengemis ni? Presiden Zhou pun panggil dia tuan. Tak pernah dengar pun, Jiang Cheng ada orang macam tu. Gila betul. Apa-apa pun, Presiden Zhou suruh anak dia sujud minta maaf. Orang ni mesti ada pangkat tinggi. Tetamu cik sudah hampir sampai. Baik. Pergi beritahu semua. Saya bawa Xiao Xiao turun. Ya, Xiao Xiao, jom keluar kereta. Ibu bawa engkau ke majlis perkahwinan. Ramai sangat orang kat sini. Saya tak nak masuk. Xiao Xiao, kau bintang majlis ni. Semua orang dah tunggu kau. Mana boleh tak masuk? Saya takut. Tak apa. Ibu ada di sini. Jangan takut. Keluar dari kereta. Tanah air. Ja? Adik. Hai. Ibu, kenapa ibu di sini? Berhenti. apa yang awak mahu? Xiao Xiao, ibu nak bawa Xiao Xiao balik? Cik kecil ini bukan anak awak. Dia anak kandung CEO kami, Su. Tak tahu awak masuk Dewan Bola bagaimana. Pergi sekarang, saya boleh lepaskan yang lepas. Adik datang jemput awak, balik dengan ibu awak. Hei, awak tak faham ya? Apa dah terjadi ni, Anne? Su tak beritahu nak buat parti cium untuk anak hari ini. Kenapa anak Presiden Su ada ibu lain? Bodoh ke? Ini mesti ibu angkat anak N. Su, kalau tak anak N. Su dah hilang bertahun. Mana boleh besar macam ni? Betul ke? Anak N. Su dibesarkan pengemis ni. Adik, ibu datang jemput awak balik bersama ibu. Tak kisah awak masuk majlis kahwin anak saya, tapi saya nak cakap ni. Saya Ibu Su Xiao. Walaupun awak pernah jaga anak saya juga sudah suruh butang beri awak duit yang cukup. Sebagai ganti rugi, awak sengaja datang buat masalah. Nak cabar maruah keluarga Su saya. Ya, saya datang cari anak saya. Diam, Xiao Xiao. Bukan anak awak. Saya nak beritahu ni, awak tak ada kaitan dengan dia. Tak, Xiao Xiao anak saya. Saya besarkan dia dari kecil. Mana boleh bukan anak saya? Saya tahu apa awak nak. Awak bukan nak harapkan kebaikan awak pada anak saya. Sebab tu nak menuntut budi. Baik, apa syarat awak? Sebut saja. Keluarga Su kami boleh penuhi. Jadi ini lakonan budi? Patutlah Su marah sangat. Rupa-rupanya kita semua ditipu dia. Sangka dia ada identiti sebenar. Rupa-rupanya nak guna nama keluarga Su. Presiden Su terlalu baik. Kalau saya dah lama halau dia. Bukan macam tu. Saya tak nak apa-apa ganjaran. Saya cuma nak anak saya. Wak ni, saya dah banyak tengok Hela. Tak payah berlakon depan saya. Main drama ibu dan anak. Bukan awak nak duit saja. Baik, saya bagi.
Kad ini ada 5 juta. Tambahan duit yang saya beri dulu cukup untuk awak habiskan sesuka. Beri duit awak keluar. Saya boleh anggap tak ada apa berlaku. Saya tak nak duit awak. Saya ada duit. Saya nak anak saya. Tak tahu nak baik atau jahat. Saya beri muka awak. Awak tak nak. Jangan salahkan saya kasar nanti. Mari sini. Patahkan kaki dan buang dia. Jangan pukul ibu saya. Xiao, engkau cakap apa ni? Aku ini ibu engkau. Ibu? Tolong jangan biar orang pukul isteri ibu saya. Atau lupakan saja demi maruah puan ini, lepaskan dia. Lagipun ramai tetamu menunggu jamuan. Xiao, mari sini. Datang ke ibu. Xiao, saya ibu kau. Kau tak nak saya ke... Xiao, tak nak tinggal di rumah besar, tak nak naik kereta mewah. Saya ibu engkau dan saya boleh beri yang terbaik di dunia. Kau nak ikut si bodoh ini balik ke kampung kotor berbau. Hidup susah semula. Maaf, ibu. Tolong jangan biar orang sakiti ahli keluarga saya. Jangan risau. Selagi dia tak cuba dekati kau, ibu takkan buat apa-apa padanya. Kau nampak semuanya? Xiao anak saya ada kemampuan dan syarat beri dia yang terbaik di dunia. Kau tak mampu beri apa-apa. Kalau benar sayang keluarga kecil kita, jangan halang dia hidup lebih baik. Saya pun ada duit. Saya boleh jaga Xiao. Ada duit? Berapa banyak sangat? Hari ini pun jamuan kecil untuk keluarga kita ini berapa belanja? Ini duit seumur hidup kau pun tak dapat. Apa yang Cik Su kata memang ada logiknya. Budak kecil masa depan akan warisi keluarga Su. Kau ni pengemis papa. Macam mana nak jaga anak elok? Saya sokong cadangan Cik Su. Saya nampak wanita ini tak mahu loba gelaran ibu angkat untuk menuntut habuan. Kau dengar juga? Semua tahu Xiao perlu ikut saya untuk hidup lebih baik. Kalau bukan kerana anak angkat kita, kau langsung tak layak hadir sini. Kata-kata Cik Su terlalu sewenang. Saya akui keluarga Su berpengaruh di Jiangcheng, tapi perlu ingat luar sana masih ada yang lebih hebat. Puan Cherry mungkin lebih baik dari kau. Presiden Zhou, maksudnya kau nak bela wanita ini? Tak puas hati dengan keluarga Su? Cik Su salah faham. Saya ingatkan saja, dunia ini masih ramai orang yang kau tak mampu lawan. Jangan terlalu angkuh. Baguslah, kalau begitu saya nak tengok siapa di jamuan ini berani pertikai keluarga Su, berani lawan keluarga Su. Tolong bawa wanita ini keluar. Berani kau sentuh dia? Kenapa ceroboh perniagaan keluarga Su saya? Keluarga Su biasa sahaja. Siapa berani biar awak kurang ajar pada Dewa Perang? Anak buah datang lewat, harap maafkan hamba. Ampunkan hamba, Dewa Perang. Dewa Perang apa? Bukankah dia pencuri yang menyeludup masuk? Mana mungkin awak jadi Dewa Perang? Seragam mereka nampak macam pernah kenal. Rasa macam pernah nampak. Ni pasukan elit teater ke? Tak nampak macam tu. Hamba tahu seragam semua teater. Tapi seragam macam ni belum pernah nampak. Adik pernah jumpa di mana-mana. Muka awak macam kenal. Dewa Perang tak kenal hamba? Tak kenal, mustahil. Dewa Perang atau tengok baik-baik. Hamba tak kenal dia. Hamba tak kenal awak. Mustahil. Sumbatan meridian, kelemahan fizikal. Ini jelas nadi orang biasa. Adakah aku tersilap mencari orang? Tak mungkin. Mungkinkah? Benarkah ada 2 orang yang serupa di dunia ini? General, ada apa? Siapakah Zhou antara kamu? Saya Presiden Bank Jiangcheng. Zhou, pasti dia yang keluarkan kad hitam itu. Hamba tak berani tipu. General, kad hitam tu memang dah dikeluarkan oleh tuannya ini. Presiden Zhou, hari ini awak bukan sekadar bawa pengemis ini menyusup masuk ke majlis kita. Malah ajak kumpulan ini sengaja datang buat huru-hara. Mengapa berani lawan keluarga Su? Cakap N. Su ni kurang ajar. Zhou cuma dipercayai orang setia. Rupa-rupanya Presiden Zhou anggap kami seperti budak 3 tahun. Sama ada pengemis ini ataupun orang yang masuk tadi? Tidak. Awak yang bawa mereka. Nak malu-malukan aku di majlis malam ini? Dengar baik-baik. Siapapun di belakang awak, keluarga Su takkan biar sesiapa menghina maruah kami. Lihat seluruh bandar sungai. Walaupun keluarga Su tak berani kata kami berkuasa mutlak, tapi tak semua orang boleh sewenang-wenangnya. Memandangkan Zhou berani tantang keluarga Su, sila bersedia menerima akibatnya. Siapa berani buat huru-hara di daerahku? Pengarah Jiang, tepat masa anda datang. Mereka ini muncul tiba-tiba, terang-terang mau bunuh orang, ganggu majlis jamuan saya, cedera pengawal pribadi saya. Cepat tangkap mereka. Jangan risau. Sebagai setiausaha keselamatan Jiangcheng, tanggungjawab saya lindungi rakyat. Kamu semua serah diri sekarang.
Penjenawah dah berani begini. Berani buat hal depan Kepala Jabatan Keselamatan. Hari ini saya takkan lepaskan kamu. Jabatan akan tangkap semua. Maaf, baju ini milik orang lain. Letak senjata sekarang. Serah diri. Jika tidak, jangan salahkan saya. Tolong jangan biar mereka lukakan aku. Ibu, jangan risau. Ibu tak akan sakiti mereka. Tapi kalau berani ganggu majlismu hari ini, mesti ada harga yang perlu dibayar. Aku tak peduli siapa kamu. Kalau berani buat masalah di wilayah keluarga Su, bersedialah untuk bayar harganya. Pengarah Zhang, cepat tangkap mereka. Dengar apa kata Tuan Su tadi? Cepat tangkap semua untuk aku. Siapa berani melawan, hukum mati serta-merta. Letakkan senjata. Kita bukan tembak rakyat sendiri. Anggap kau. Mari. Mereka pasang gari tangan aku. Bawa semua balik ke kuil. Tuan Chen. Keluarga Su cuma keluarga bisnis biasa. Patut ketunda mesyuarat penting untuk ini. Datang ke jamuan mereka. Jamuan keluarga Su tak berbaloi untuk aku hadir. Tapi aku pun bukan datang untuk mereka. Tapi untuk sambut seorang tokoh. Kamu berdua datang untuk jamuan keluarga Su. Sila daftar di sini. Daftar? Kau tahu siapa kami? Saya Xia Yingji. Tolong bawa kami ke Dewan Jamuan. Xia, kau Datuk Bandar. Sikap kedua-dua mereka dengan saya. Jangan tangkap saya. Jangan risau, selagi saya di sini, tiada siapa boleh ditangkap. Besar sungguh mulut. Saya mesti tangkap hari ini. Hentikan. Pengarah Jiang. Ya, syarahkan awak berfikir teliti. Nanti jangan salahkan saya tak ingatkan. Pengarah Hum Jiang, perempuan bernama Cherry ini cuma orang kampung dari luar bandar. Fikirkan baik-baik. Mereka ini boleh lepak dengan bodoh. Awak khawatir dengan status istimewa mereka walaupun ada identiti istimewa. Jadi apa? Seperti saya dan abang, dalam bangunan ini tak ada siapa keluarga Su tak berani tegur. Bukan ke keluarga Su keluarga bisnes? Kakap Encik Su terlalu tinggi. Adik Encik Su orang sangat penting. Masih berkhidmat di luar negara. Dia pernah dipuji Panglima Legion Feng Ming. Masa depan, mungkin dia waris jawatan Panglima Legion Feng Ming. Panglima tertinggi tentera Feng Ming. Panglima tertinggi tentera Feng Ming. Kenapa aku tak ingat Feng Ming Jun? Ada komander keluarga Su. Si bodoh dari kampung ini. Apa kau tahu? Panglima tentera Feng Ming tu jelmaan Dewa Perang. Dia mengabdi kepada Dewa Perang. Bentuk tentera Feng Ming lindungi sempadan dahsyat kita. Lepas Dewa Perang hilang, Feng Ming Jun diserahkan pada General Xiao. Adik CEO Su kita boleh menawan hati General Xiao. Masa depan cerah menanti. Dibanding Encik Su, kalian ini ibarat katak di bawah tempurung. Kau tahu beza langit dan bumi? Tapi kau tahu, dalam pandanganku, Encik Su yang kau sebut tu, dibanding lelaki di sebelahku, hanya debu di langit sahaja. Si gemuk, kau berani ganggu majlis CEO Su. Berani sangat hina CEO Su. Sekarang Dewa turun pun, aku jamin kau takkan selamat. Tangkap mereka. Arahan Tuan. Ketua Jiang, pengarah keselamatan Jiang Cheng. Dalam kejadian serius begini, tangkap orang sewenangnya. Sekarang berani serah hukum pada ahli perniagaan. Undang-undang ada di mana? Di Jiang Cheng milik Encik Su. Encik Su ialah raja mutlak. Siapa cepat tangkap, Datuk Bandar Jiang Cheng tiba. Berhenti. Encik Su sangat berpengaruh. Malah Datuk Bandar pun hadir ke majlis keluarga Su. Tentunya untuk adik Encik Su, itu orang yang disukai General Xiao. Datuk Bandar, selamat datang. Jika tersesat, sila duduk dahulu. Datuk Bandar, kenapa tiba-tiba datang? Ini macam mana? Sebelum datang, perlu lapor pada Sami Jiang. Alamak, tak berani. Maksud hamba, beritahu dulu. Encik Su dan saya boleh sambut Tuan. Bukan begitu? Saya berbesar hati. Biarlah pengarah Jiang sambut Tuan. Lagipun Tuan Raja Jiang Cheng kami. Ini semua salah faham. Datuk Bandar ialah mereka. Mereka yang menghina Feng Ming Jun. Saya sangat marah. Tak terkata. Maafkan saya, Datuk Bandar. Kata Tuan mereka hina tentera Feng Ming. Ya, memang mereka semua boleh saksi. Nanti aku buka mata kau. Orang di hadapanmu ini Panglima Tentera Feng Ming yang mulia. Kalau begitu beritahu, siapa yang hina Feng Ming Jun? Beliau Panglima Tentera Feng Ming. Macam mana boleh jadi? Dia nampak sangat muda. Mana mungkin dia Panglima Tentera Feng Ming? Tuan Kota tidak patut berbohong. Tapi kenapa Panglima Feng Ming datang ke sini? Habislah. Salah Song Jiang sial tu. Mana mungkin dia ketua tentera Feng Ming? Tuan Kota, adakah Tuan tersilap? Panglima Feng Ming betapa mulianya. Mana mungkin ada di sini? Maksudmu saya tipu awak? Tak berani. Xia Yingjie, Datuk Bandar Jiang Cheng, datang jumpa General Xiao.
Bangun, uruskan hal di sini. Saya ada perkara lebih penting. Anak buah mesti penuhi kehendak General Shaw. Cherry, kita pergi dulu. Cepat pergi. Saya tak kenal ketika sabar. Saya nak cari anak saya, awak. General Shaw, Cik Su ini anak kandung Su Mingyu juga. Ini tak boleh. Xiao Xiao turun. Ada nampak General Xiao dan mak awak? Hai, akhirnya Spiderman cuma tadi jumpa Nain. Ikut saya bermonat balik rumah. Tengok benda ni. Saya dapatkan untuk awak. Tidak, awak bukan ibu saya. Saya nak ibu saya. Ibu saya letak saya dalam kereta. Nanti saya tinggal di rumah besar. Dia juga beli banyak mainan untuk saya. Saya nak ibu saya. Apa yang ibu kamu boleh beri, ibu kamu pun boleh berikan juga. Saya pula boleh beri yang lebih bagus. Kalau begitu, saya pun tak nak. Ibu saya kata dia orang kampung. Orang kampung dipandang hina di mana saja. Awak kata, bukan begitu. Wah, General, bukan maksud saya begitu. Jangan dengar celoteh budak ini. Dan semula Cherry adik awak ke? Mana mungkin dia orang kampung biasa? Begitukah? Awak sendiri mengaku pandang hina orang kampung. Mestilah tidak. Keluarga Su, apa kelayakan nak pandang hina orang kampung? Semua orang di sini, turun naik beberapa keturunan pun, asalnya dari kampung. Apa yang awak makan setiap hari? Mana ada yang bukan sumbangan orang kampung? Awak dok gelar diri kelas atasan, tapi nikmati saja tanpa rasa bersalah. Semua yang orang kampung bawakan untuk awak, tapi orang kampung yang buka mulut tutup mulut ini apa? Pada pandangan saya, awaklah manusia paling hina. Walau seberapa mahal dan cantik pakaian yang kau pakai, tak boleh sorok hati kau yang kotor dan busuk. Kau ada sistem nilai yang begitu terpesong, diturunkan ke budak kecil. Tanya diri kau sendiri, adakah kau layak jadi ibu yang baik? Xiao Xiao, kena ingat apa yang makcik cakap, kita semua sama di mata Tuhan. Tiada sesiapa lebih mulia dari orang lain. Kekuatan seseorang bukan diukur kekayaan atau kuasa yang dimiliki, tapi sama ada dia ada hati yang suci, jiwa dan semangat yang kuat. Faham? Mama, betul ke apa makcik ni cakap? Ya. Makcik ni betul. Mama yang silap. Mama tak jadi ibu sepenuhnya. Cherry, jom kita pergi dulu. Xiao Xiao dah faham. Nanti pasti akan kembali. Tak perlu risau. Xiao Xiao. Dia betul-betul akan balik? Kakak Cherry, kalau nak Xiao Xiao jadi insan cemerlang yang sumbang pada negara, dia kena faham prinsip ni. Sejak kecil baru boleh belajar, berkembang. Okey. Anak kita ni yang terbaik. Dia pasti akan faham. Dia budak bijak. Kakak Cherry, baiklah kau faham. Jom kita pergi dulu. Si kecil. Doktor, bagaimana keadaan kakak saya? Otak pesakit pasti mengalami trauma teruk dan sedang lindungi otak. Mekanisme pertahanan automatik diaktifkan. Sebab itu pesakit dalam keadaan ini. Jadi, apa perlu dibuat? Ada penawar untuk keadaan ini? Tiada rawatan berkesan buat masa ini. Tapi ada syarikat farmasi milik Kumpulan Su. Mereka sedang cipta penawar. Serba boleh. Mungkin boleh dicuba. Kumpulan Su? Ya, baiklah. Saya tahu ada masalah lain. Beritahu saya. Baik. General tadi ada di hotel. Kenapa sembunyikan identiti Dewa Perang? Anda sendiri lihat keadaan Dewa Perang. Sejak dia hilang, bukan kita saja cari dia, masalah dalam dan luar negara turut mencarinya. Jadi demi keselamatan Dewa Perang, kita perlu rahsiakan identiti anda. Saya faham. Doktor kata keluarga Su ada ubat khas. Mungkin boleh cuba. Baik, hantar orang hubungi keluarga Su. Baik. Saya nak balik rumah sebentar. Ya, baiklah. Balik rumah. Balik. Kereta siapa ini? Kenapa berhenti di depan rumah Cherry lagi? Dulu ada orang kaya datang cari Cherry kan? Kumpulan sama macam dulu ke? Aku pun tak nampak macam tu. Kereta ni tentera dalam TV tu kan? Lepas Cherry lari dulu dah kena lagi ke? Ini dia tentera betul. Macam mana Cherry kena tangkap orang ni? Faham. Jom cepat pergi tengok. Cherry ni memang bodoh. Tak ada orang besar lagi. Kamu siapa? Alamak, Tuan. Kami jiran rumah Cherry. Dia tak ada rumah sekarang. Apa kamu buat sini? Ya, Tuan. Cherry di kampung kami memang tak waras. Dia buat hal ke? Ini bukan urusan kamu. Tolong berambus. Jangan dekati sini. Alamak, Tuan Cherry ni memang bodoh. Walaupun otak dia tak bagus. Tapi dia tak jahat. Kalau dia buat salah apa, banyak cakap kamu. Maafkan dia kali ni. Ada orang turun dari kereta. Pembantu rumah ke? Kereta depan dah berhenti. Cepatlah.
sampah. Aku suruh kau siasat identiti Cherry untuk aku. Kau beri aku hasil begini. Kau beritahu aku, dia cuma wanita kampung. Macam mana dia boleh rapat dengan Feng Mingjun? Kau tahu tak, sebab kali ini kau buat keluarga Su hilang muka depan pembesar Jiang Cheng. Maaf, Tuan Su, ini salah hamba yang tidak bekerja baik. Maaf. Apa gunanya kau minta maaf sekarang? Kau tahu tak, asalnya majlis hari ini peluang emas untuk keluarga Su jadi terkenal di Jiang Cheng. Sekarang kau ambil kesempatan pula. Tuan Su rasa hasil majlis hari ini sepatutnya menguntungkan kita. Keluarga sudah hilang muka, kau kata ini perkara baik. Tuan Su tak. Cherry itu ibu angkat Cik Puteri. Dia sangat sayangkan Cik Puteri. Lihat sikap General Xiao, nampak sangat hormatkan Cherry. Kalau boleh eratkan hubungan dengan Cik Puteri, berhubung dengan Feng Mingjun, kekuatan keluarga Su nanti tak akan terhad di Jiang Cheng kecil ini. Tapi Cherry cuma wanita desa. Macam mana nak tahu kedudukannya di hati General Xiao? Berapa nilai dia? Tuan Su lupa dua perkara. Bukan ke anak tuan dalam tentera Feng Ming. Boleh hubungi dia, suruh dia siasat. Betul. Aku akan hubungi Yun Chang sekarang. Hello, ada apa? Bukankah awak pernah cakap sebelum ini awak dan Panglima Tentera Feng Ming, General Xiao, ada kenal-kenalan? Awak tahu tak, dia ada saudara atau kenalan di Jiang Cheng? Jiang Cheng. Tak pernah dengar. Kampung asal General Xiao di Tiandu. Mana mungkin ada saudara di Jiang Cheng? Peliknya, semasa saya adakan jamuan ciuman untuk Xiao Xiao, saya nampak General Xiao. General He Xiao. Kenapa dia pergi ke Jiang Cheng? Saya pun rasa pelik. Dia bukan saja datang sendiri, malah bawa anak buah sekali, mengambil alih jamuan keluarga Su. Kakak, ada buat apa tersinggung General muda? Saya pun pertama kali jumpa dia hari ini. Mana mungkin saya tersinggung dia, sebab dia datang buat kecoh hari ini untuk sokong ibu angkat Xiao Xiao di luar bandar. Saya syak perempuan itu nampaknya ada kaitan dengan General Xiao ini. Sebab itu saya nak tanya awak. Tak mungkin. General Xiao ini orang macam mana? Mana mungkin ada hubungan dengan wanita desa? Awak pasti jumpa General Xiao yang asli. Saya pun pertama kali jumpa dia. Saya tak tahu. Oh ya, Tuan Kota Xia Yingji dah sahkan. Ini takkan tipu, kan? Tak semestinya Xia Yingji tak pernah urus dengan keluarga Su. Mungkin orang ini penipu yang dia cari, berpura jadi General Xiao untuk rosakkan maruah keluarga Su. Kau tak seberani Xia Yingji. Dia tak takut identiti penipu terbongkar? Semestinya dia tak risau. General Xiao ada kedudukan tinggi. Dia pakai topeng ke mana saja sejak kebelakangan. Orang biasa langsung tak berpeluang lihat wajah aslinya. Semestinya dia tak takut dikenali. Patutlah Xia Yingji berani macam ni. Bila saya sebut kau dekat majlis tu, saya rasa perempuan tu langsung tak kenal kau. Tak tahulah, nampaknya perempuan tu palsu. Jangan risau, kakak. Saya pernah nampak General Xiao sendiri. Lepas saya balik nanti, saya akan bongkar penipu tu. Kakak tunggulah Xia Ying mengaku salah depan kakak. Baiklah. Xia Yingji. Tak sangka kau berani sangat. Berani cari orang pura-pura jadi komander. Feng Mingbing. Tapi kau langsung tak fikir. Adik saya memang nampak sendiri esok pagi. Xiao Jiu. Tunggu dia balik dalam beberapa hari. Nak tengok macam mana kau teruskan penipuan ni. Perjalanan rahsia Komander Feng Mingjun rupa-rupanya nak ke Jiang Cheng. Saya perlu tahu apa niatnya. Ayah, macam mana hubungan ayah dengan General Xiao? Itu Panglima Tentera Feng Ming ke? Lihatlah sepanjang musim panas. Dia juga orang kedua paling berkuasa. Jaga hubungan ini. Bukankah keluarga kita nak naik pangkat? Suami... Hal General Xiao berkaitan rahsia negara bukan boleh tanya sembarangan. Ingat lagi tak? Jangan sebarkan cerita pasal General Xiao. Nanti akibatnya kita tak sanggup tanggung. Alah, saya fahamlah. Lokasi General Xiao mestilah sulit. Saya janji takkan bersembang kosong. Hoi, nak hantar mesej kat siapa? Ibu kata ada hal dekat rumah. Saya balik dulu. Okey, awak balik dululah. Jangan lupa bawakan hadiah untuk Mak Cik Wang. Apa yang kau buat? Kalau ada orang nampak. Macam mana aku nak lihat? Takut Jecho si sampah itu tahu? Orang sekarang bukan sampah lagi. Kau belum tahu lagi.
keluarga Zhou dah rapat dengan Ketua Marshal Feng Mingjun, hubungan dengan General Xiao. Tak lama lagi, keluarga Zhou akan jadi keluarga terkaya di Jiangcheng. Keluarga kaya nombor 1 Jiangcheng bergantung padanya. Keluarga Zhou seorang takkan berjaya, tapi jangan lupa, dia ada hubungan dengan komander tentera. Tak lama lagi, kau kena panggil dia Zhou Shang, hahaha. Bodohnya, kau pun kena tipu keluarga Zhou. Keluarga Zhou tipu aku? Apa maksud kau? Maksud, sebenarnya, keluarga Zhou tak kenal mana-mana komander tentera Feng Ming. Itu cuma orang upahan palsu. Tak mungkin. Macam mana keluarga Zhou cari orang berpura jadi komander Feng Ming Juntong? Jangan lupa aku orang kepercayaan komander. Keluarga Zhou ada kaitan dengan komander. Aku tak tahu. Berani kau? Keluarga Zhou patut dihukum? Bila masanya tiba, kau kena layan aku baik-baik. Semua kekayaan milik kau. Bencilah. Kakak, saya sudah hantar orang hubungi keluarga Su atas nama Tentera Feng Ming. Labur 30 bilion ke syarikat farmaceutical Sujia guna untuk hasilkan ubat vegetarian. Baik, masa ini awak uruskan hubungan dengan keluarga Su. Suruh mereka siapkan sampel secepat mungkin. Anak buah jumpa Dewa Perang. Dewa Perang. Apa itu Dewa Perang? Gadis, saya rasa wajah awak macam kenal. Dewa Perang belum pulih sepenuhnya. Saya tak kenal awak tadi. Awak cari tempat baru. Saya nak bawa Dewa Perang keluar seketika. Ya. Betul. Gadis, kenapa anak saya belum balik? Dah berhari dia tak ke sekolah. Guru pasti marah padanya. Ceri, jangan risau. Xiao Xiao dah bertukar sekolah. Sekolah barunya jauh lebih bagus. Saya juga dah cari rumah berdekatan. Tunggu sampai kita pindah. Xiao Xiao, awak boleh jumpa dia setiap hari. Betul? Betul ke? Hahaha, baguslah. Oh, terima kasih banyak. Su Shou, hari pertama persekolahan awak sengaja buat masalah. Tak rindu ke? Cikgu, saya bukan buat masalah. Chen Bin dan Zhao Yuan yang mula buli saya, mereka menjerit pada saya. Mereka campak serbuk ke saya. Awak ini waras. Kenapa tak fikir ramai orang di sekolah ini? Kenapa tak buli orang lain? Tapi mereka maki awak. Itu sebab awak pukul orang. Mereka kata saya orang kampung. Mereka tak layak jadi rakan sekelas. Kampung busuk, saya silap ke? Sekolah kita ini sekolah ternama. Kenapa budak kampung boleh masuk sini? Memang busuk, orang kampung busuk. Baliklah ke kampung. Saya bukan kampung. Saya tak busuk. Inilah dia. Bagaimana sekolahan si anak saya benar-benar boleh bersekolah sini? Ceri, jangan risau. Xiao Xiao ada di dalam. Kalau tak percaya, saya bawa masuk tengok. Pengemis busuk mana datang ni? Sini bukan tempat mengemis. Keluar. Kami bukan pengemis. Anak saya bersekolah di dalam. Saya nak jumpa anak saya. Tak nampak ke ini tempat apa? Kolej swasta terbaik di Jiangcheng. Sebab kau miskin, jual kau pun tak mampu bayar yuran. Pergi atau jangan salahkan saya. Nak pergi tak? Cuma pengawal keselamatan. Siapa bagi berani tunjuk kuasa sini? Budak tak sedap diri, berani pukul saya. Jangan marah, saya kasar. Ada kekacauan di pintu sekolah. Cepat datang. Kawan-kawan, mereka berdua yang buat kekacauan di pintu sekolah. Cepat tangkap mereka. Apa yang kau buat? Aku beri amaran padamu kalau berani buat masalah dengan kami. Kau akan menyesal. Sebagai sekolah swasta nombor 1 di Jiangcheng, semua pengawal keselamatan di sini seangkatan denganmu. Saya yang jaga sekolah macam ni. Tak perlu nak halang-halang. Jangan datang ke sini lagi. Aku dah panggil polis. Habis kau, tiada yang boleh selamatkan kau sekarang. Siapa panggil polis? Abang, saya yang telefon polis. Ada 2 orang pecah masuk sekolah kita. Ramai yang cedera. Abang kena jadi ketua sekarang. Siapa berani sangat ni? Mari kita tengok. General Xiao Xiao. General Xiao, kau silap orang ke? 2 orang ni memang orang kampung je. Mana mungkin General Xiao? Siapa berani-berani mencabar? Berani kurang ajar dengan General Xiao? Tangkap mereka. Hai Cik Hai, tentu awak datang jumpa Cik Su bersama Puan Cherry. Saya akan tunjuk jalan, ikut sini. Hahaha. Buat salah pun ada alasan. Sesuatu itu mestilah ada ibu bapa. Hari ini saya ajar awak jadi orang baik.
ulur tangan, Cikgu, saya tak buat salah. Jangan pukul saya. berani melawan cikgu. Chen Bin bangun, tolong cikgu. Tahan dia. Saya yang buat awak derhaka. Saya suruh gaduh dengan kawan. Kampung tak reti adab. Hari ini saya ajar awak berdisiplin. Cikgu, saya tahu salah. Tolong jangan. Cikgu, saya tahu saya salah. Jangan bergaduh lagi. Gadis kecil yang tak menangis dah ada di sini. Emak. Saya tak nak sekolah sini. Mereka semua buli saya. Jangan takut, emak datang. Emak bawa balik. Jom pergi sekarang. Sial kau berani upah orang pukul aku. Habislah kau semua. Takkan aku lepaskan kau. Siapa kau nak tak lepaskan? Ni datang lagi orang luar bandar. Kau ingat ramai orang aku takut. Kau tak tahu pun tempat ni apa. Tak kira siapa kau. Berani kau buli anak kakak Ceri, kau kena bayar harganya. Bila aku buli dia, jelas dia yang salah dulu. Sebagai guru, saya nak ajar dia. Saya tak buat salah apa. Shen Bing dan Zhao Yiming buli saya dulu. Cikgu pun kata saya orang kampung. Dia tanya kenapa tak boleh orang lain buli saya. Siapa benarkan kau buli anak saya? Berhenti kau. Kau tahu apa kau buat ni? Sesiapa buli anak aku? Siapa aku nak lawan ni? Berani kau pukul aku? Habislah kau. Aku akan kenakan kau. Dewa perang dah terangsang ke? Alam bawah sedar dah mula sedar? Korang ni orang luar. Tunggu aku. Saya hubungi Jabatan Keselamatan sekarang. Biar dia tangkap korang semua. Jangan gaduh lagi. Kami dah sampai. Pengarajang lama saya tunggu. Mereka berdua yang kacau di sekolah. Sengaja pukul orang pula. Cepat tangkap mereka. Jom, sambal. Hei, Ketua Chow ni. Salah apa nak tangkap saya? Lepaskan. Lepaskan aku. Walaupun saya bukan pengarah lagi, tapi sebab musabak perkara ni, saya dah siasat sampai jelas. Chen Bin dan Zhao Yuan yang buli Su Xiao dulu. Lepas tu nak ambil hati orang. Sengaja putar belit hak dan batil. Lepas tu hukum murid secara fizikal. Sekarang ikut kami untuk siasatan. Bawa pergi. Lepaskan aku. Syah, orang sini semuanya jahat. Kita tak tinggal di sini. Nak balik rumah. Berhenti. Lepaskan anak saya. Apa kau nak? Saya yang nak tanya, apa engkau nak buat dengan anak saya? Su Mingyu, kau lupa apa kau cakap dulu. Kalau kau tak beritahu perkara lalu, saya malas nak peduli. Tak sangka langsung. Berani sangat penipu hantar diri ke sini. Maksud kau penipu? Untuk kacau keluarga Su kami, sungguh bersusah payah. Saya sungguh nak tahu berapa banyak Xiang Yingji bagi pada kau. Sebab tu kau berani sangat. Berani kau pura-pura jadi komander tentera Feng Ming? Aku pura-pura jadi komander tentera Feng Ming. Bukankah kau harap pada komander tentera Feng Ming? Tak pernah tunjuk muka di luar. Tak ada integriti langsung. Curi identiti dia. Ya dah, biar tak menjangkakannya kan? Abang saya ialah orang kepercayaan Panglima Tentera Ming. Dia sendiri sudah melihat nama sebenar individu itu. Dengan helah kecil awak ini, awak sangka boleh tipu dia? Abang awak, kenapa saya tak tahu ada orang kepercayaan rapat? Lagi satu, takkan awak tak syak? Sebenarnya, abang awakkah yang tipu awak? Gurau saja. Ming Cheng itu abang saya. Mana mungkin dia tipu saya? Kalau nak pecah belahkan kami, saya nasihat awak jangan buang masa. Pecah belah. Saya tak suka guna cara ini untuk urus orang macam awak. Peng Wang, jangan sangka ada Xia Yingjie sokong awak. Awak boleh biadab. Biar saya beritahu awak, lihatlah seluruh bandar sungai ini. Tiada sesiapa boleh berbuat apa-apa. Kalau keluarga Su kami tak percaya, cubalah kalau berani. Terbanglah, Mama bawa kamu pulang. Saya tak nak ikut awak keliling bandar lagi. Saya nak balik dengan emak saya. Xiao, awak faham apa awak cakap ni? Emak angkat awak cuma orang kampung miskin. Dia tak mampu beri awak apa-apa. Awak hanya boleh tinggal dalam keluarga Su untuk terus hidup selesa. Nak tinggalkan kehidupan mewah sekarang, kembali ke masa lalu. Hidup miskin seperti dulu. Tapi mak, kawan sekelas buli saya di sekolah. Cikgu pula kata saya degil dan pukul saya. Kenapa dengan awak ni anak? Banyak kali mak cakap dekat rumah, kena dengar cikgu di sekolah, bergaul baik dengan kawan sekelas. Kenapa hari pertama sekolah dah cari pasal? Nampaknya dulu saya di kampung. Memang busuklah. Su Mingyu, otak awak ada masalah ke? Xiao kena buli di sekolah, tak nak tolong anak sendiri pun, salahkan orang luar pula. Layakkah awak jadi ibu? Macam mana nak didik anak saya? Ini hal keluarga saya. Orang luar tak ada hak nak komen. Xiao, jangan bergaul dengan orang kampung lagi. Entah berapa banyak masalah
masalah akan timbul nanti. Xiao Xiao betul. Xiao Xiao tak buat salah. Budak jahat yang mula buli Xiao Xiao. Setiap pelajar sini dapat pendidikan terbaik sejak kecil. Sebab Xiao Xiao di sekolah dengan cikgu, tak boleh bergaul dengan kawan. Ini semua salah awak. Awak yang buat dia menderita sejak kecil. Biarkan dia dengan budak nakal sepanjang hari, bergaul dengan orang luar. Sebab tu dapat penyakit busuk. Kecil bukan tak baik. Xiao Xiao anak terbaik di dunia. Jangan cakap begitu pasal dia. Kau Su Mingyu. Syarahkan kau cari dulu kebenaran, barulah nak hakim betul salah. Nanti kau yang kesalnya. Cara aku buat kerja, tak payah kau nak ajar. Xiao Xiao, mari sini cepat. Aku tak nak ikut kau. Aku nak balik dengan mak. Mengarut apa ni? Aku ini ibumu. Kau tipu. Kau bukan ibu aku langsung. Mak aku tak mungkin macam kau. Tolong orang buli anak sendiri. Kecil-kecil tahu apa? Mak, ini bukan untuk kebaikan kau. Okey, kenapa tak reti hargai langsung budak ni? Kau tak tahu malu langsung. Tolong orang buli anak sendiri. Dia kata ini untuk kebaikan dia. Tak segan silu. Aku latih dia, keluarga kecil kita akan warisi kumpulan Su nanti. Kalau kesedihan begini pun tak tahan. Macam mana nak urus kumpulan Su nanti? Itu cuma angan-angan kau saja. Macam mana kau tahu? Xiao Xiao rela ikut acuan kau ke? Kau sendiri tak mau. Kau orang kampung miskin ni, mana boleh fahami warisan kumpulan Su kami, keluarga kecil kami. Cuma ikut jalan yang aku tetapkan, capai kejayaan masa depan. Bukan boleh kau bayangkan. Ya ke? Kalau yakin sangat, kenapa tak berani tanya Xiao Xiao? Pendapat dia sendiri. Apa aku takut nak tanya? Aku percaya keluarga kami pasti buat pilihan tepat. Ibu bagi dua pilihan ni. Nak ikut ibu balik rumah, hidup mewah makan enak, jadi puteri yang dipuji semua orang, atau nak ikut si bodoh ni pulang, balik kampung kotor berbau tu. Saya nak ikut ibu. Senyum. Kau kena fikir baik-baik. Kalau ikut si bodoh ni, hidup susah macam dulu lagi. Aku tak takut sebab ibu baik padaku. Dia tak pandai. Tak, ibu. Ibu ada duit tapi ibu akan berikan yang terbaik untukku. Ibu, terima kasih jaga aku selama ini. Tapi sekarang nak balik dengan ibu. Kenapa macam tu? Dia bodoh? Sebenarnya engkau betul. Ibu aku ni bodoh. Tapi ibu hebat. Lagipun kaya. Banyak orang di samping aku. Kalau aku ikut ibu, nanti ibu keseorangan. Dia takut nanti. 20,000 pun tak nak ambil aku. Aku tak boleh pergi. Kau anak saya. Saya tak benarkan kau ikut sesiapa. Tak boleh. Minggir. Tanpa perintah Encik Su, sesiapa pun tak boleh keluar. Saya cakap kali terakhir. Minggir atau jom keras. Bawa Cik Su pergi. Ya. Kau secara terang-terangan mencabar maruah keluarga Su. Kau tahu apa akibatnya buat begini? YK, saya tunggu di sini saja. Nak tengok apa keluarga Su boleh buat pada aku. Baiklah, harap lain kali kau menggesa lutut minta ampun. Jangan cabar lagi. Kak Wei, mari kita balik bersama. Baiklah. Kak Calin, si tak guna ini. Aku rasa keluarga Su boleh dipandang enteng. Sanggupkah kau? Baik, saya akan pastikan korang membayar harga atas perbuatan ini. Ada masalah apa? Siapa gaduhkan marah si cantik kita lagi? Ini semua salah Kak Xia Ying tu. Dia nak guna lelaki kampung ini untuk lawan keluarga kita. Kak Xia Ying ni berani macam harimau. Aku belum selesai dengan dia. Dia yang datang mencari pasal. Dia Datuk Bandar Jiang Cheng ini tidak tahan kuasa saya. Ya, Senok kembali kali ini baru bawa pelang berita baik. Lagi kita dapat merebut peluang ini. Seluruh keluarga Su boleh berkembang maju. Berita baik apa itu? Kakak, saya ingat. Adakah kakak punya syarikat farmaseutical dulu menghasilkan ubat kuat untuk rawatan kerosakan otak? Ada syarikat macam itu ke? Tapi kajian ubat ajaib itu belum sempurna. Syarikat kita tiada dana tambahan untuk terus labur dalam penyelidikan. Kenapa tanya ini? Ada yang nak labur dengan kita? Betul. General Chen, timbalan ketua tentera Feng Ming, bercadang masuk industri perubatan. Dia nak labur 30 bilion pada keluarga Su. 30 bilion. Ini pingat tentera Feng Mingbi. Tepat sekali. Ini pasti bukan palsu. Kakak, untuk dapat suntikan modal General Chen, saya banyak berusaha. Yun Chang, akhirnya kau sudah matang.
Dengan pelaburan tambahan timbalan General Chen, syarikat farmaseutical keluarga Su kami bukan sahaja dapat suntikan modal 30 bilion, yang lebih penting, kami juga bekerjasama dengan Fong Mingjun. Pada masa itu, keluarga Su akan menjadi keluarga kelas pertama di Daxia. Sekarang hantar maklumat ke semua keluarga kaya Jiang Cheng, beritahu mereka, kami ada alamat Feng Mingjun, sampaikan. 3 hari lagi, saya mahu mengadakan majlis di Hotel Pancina untuk majlis tanda tangan rasmi. Kali ini, saya akan ambil semula semua yang hilang. Baik, Puan. Cara Su sentiasa berkesan. Keputusan eksperimen membuktikan ubat khas kami boleh rangsang sel otak pesakit dengan kuat. Secara teori, kaedah ini boleh tingkatkan aktiviti otak dan pulihkan kerosakan otak secara autonomi. Dengan ubat ini, keluarga Su akan terkenal. Alamak. Kapten Lee, awak di sini. Tak perlu formal sangat. Waktu santai. Silakan duduk. Bagaimana perkembangan ubat khas itu? Kapten, kau menceriawan. Utasak rumah ubat ajaib ini baru saja keluar. Ibaunya Chin Jiziada mampu menurut permintaan General Chen. Padi Lian. Kerja bagus. Saya tidak akan beritahu. General Chen, berita baik ini. Terima kasih buat Kapten. Sebenarnya saya ada satu permintaan kecil lagi. Entahlah, sama ada Kapten Lee boleh menyatakannya. Cakaplah. Bukankah General Chen suntik 30 bilion ke keluarga Su? Kakak saya nak ucap terima kasih. Pas esok di Hotel Pancina akan ada majlis. Saya harap General Chen boleh hadir sendiri. Benda kecil je ini. Jangan risau, saya akan hantar ubat ini ke General Chen. Pukul berapa? Sekali itu. Ucap terima kasih pada dia. Section Lee. Baiklah. Ambil masa. Dewa Perang Chifeng, saya tak sangka Empire bayar harga tinggi dulu. Tak bunuh awak. Tapi kali ini saya nak tengok macam mana awak lari. Hoi. Hahaha. Ketua, negara Sakura tak diam lagi ke? Ketua, jangan risau, tunggu saya balik kali ini. Mesti ajar mereka pengajaran. Ada berita dari syarikat farmasi Kakak Su, ubat ajaib sudah berjaya dicipta. Bagus, kebetulan negara Sakura agak tidak aman akhir-akhir ini. Sehingga kita menyambut Dewa Perang ke masa lalu. Pasti mereka terkejut. Tanpa berlengah lagi, kita perlu segera ke syarikat farmasi Su, bawa ubat khas itu untuk Dewa Perang. Baik, saya akan pergi sendiri. Kak Cherry, saya pergi dulu. Kak mainlah dulu. Jumpa lagi. Kenapa awak datang lagi? Penjahat, mari sini. Nak culik si kecil lagi. Puan, mungkin ada salah faham. Puan tetap ibu angkat anak tuan saya. Saya datang hantar jemputan. Puan, kami ada di Hotel Basling. Ada majlis di sana. Harap Puan bawa Cik datang bersama. Jangan pergi, jangan. Kami tak nak pergi mana. Pergilah. Cik pun, Cik juga anak kandung. Tuan Su, jamuan malam ini penting untuk keluarga Su. Kalau tak datang, Ibu Cik akan sedih. Ibu, saya tak nak ibu sedih. Ibu temankan saya pergi. Baiklah. Xiao Xiao akan pergi. Kalau begitu, saya tunggu di Hotel Basling. Cakap, Puan. Saya dah meyakinkan wanita itu. Bawa wanita desa ke majlis itu. Jangan lupa uruskan orang bawah. Kali ini saya mesti beritahu anak perempuan. Dia tak akan berjaya dengan wanita desa tu. Kakak, majlis akan bermula sebentar lagi. Berhenti mengemis. Dari mana pengemis ini datang? Kami bukan pengemis. Kami datang untuk majlis. Hadiri jamuan. Kamu tahu tak siapa orang ni dalam majlis? Hanya korang 3 beruang. Saya tetap nak hadiri majlis. Keluar. Nana saya dan emak. Emak, ajak saya datang ke majlis. Kenapa tak bagi kami masuk? Emak awak. Awak anak Encik Su ke? Yang emak saya ialah Encik Su. Kenapa tak cepat bagi kami masuk? Memandangkan awak anak Encik Su, semestinya awak boleh masuk. Tunggu sekejap. Pengemis ni? Apa kamu buat? Bukan kata bagi kami masuk. Maaf, Cik Su. Sebagai anak Encik Su, semestinya tiada masalah nak masuk. Tapi bukan pengemis ni. Apa awak merepek ni? Mak saya bukannya pengemis. Maaf, Cik Su. Saya cuma ikut peraturan hotel. Keluarga Su ialah klien paling berprestij kami. Semua tetamu majlis hari ini, semua ahli perniagaan ternama. Kalau saya benarkan pengemis ni masuk, nanti dia langgar orang. Saya tak boleh tanggung risiko. Kalau mak saya tak dibenarkan masuk,
Saya pun tak nak masuk. Cik Su, awak kena fikir betul-betul. Majlis hari ini sangat penting untuk keluarga Su. Kalau Tuan Su tahu awak tak hadir, tentulah dia sangat kecewa. Jangan kerana wanita kampung ni, awak buat mak awak sedih. Cik Su, majlis hari ini pun tak lama sangat. Biar dia tunggu di luar sebentar, tak ada masalah pun. Tak boleh. Kalau mak saya tak dibenarkan masuk, saya pun tak akan masuk. Tuan Zo ke? Hotel Fan Hua, awak memang hebat. Tetamu Zojo saya pun berani halang sebab awak tak hargai, langsung tak endahkan saya. Encik Zo, maafkan saya. Saya tak tahu wanita ini tetamu awak. Kalau saya tahu, pergi. Encik Zo menjemput Cik Jin Tau. Kita berjumpa lagu. Pakcik, terima kasih tolong ibu saya. Sama-sama, Cik. Saya gembira boleh selesaikan masalah Juaka. Cik, jangan overfikir. Nanti awak akan tahu. Jom pergi. Ya, cepat pergi. Ini bukan ke orang yang kacau majlis makan. Su, kenapa dia datang lagi hari ini? Saya tak tahu apa hubungan dia dengan komander pasukan Feng Ming. Dulu saya dengar komander tu panggil dia kakak. Mereka adik-beradik ke? Inilah orang yang berpura jadi rapat Commander Feng Ming. Nampaknya awak dah tak sabar. So Xiao, maksud awak apa ni? Siapa berani sangat? Berani nak jadi saudara penyambung tentera Feng Ming? Kamu tu masih tak faham. Kamu semua kena tipu dengan perempuan kampung ni. Kita kena tipu lah. Apa sebenarnya berlaku ni? Mungkin perempuan ni tak ada kaitan dengan kebanggaan Feng Ming Juntong. Su Xiao ni serius dalam Feng Ming. Dulu berkhidmat dalam tentera. Dia cakap semua ni palsu. Mesti tipu je. Apa yang awak buat ni? Tangkap dia. Saya tengok siapa berani. Tak malu ke awak? Orang berketurunan Zhou berani buat masalah di wilayah keluarga. Su, cuba tengok diri awak. Wak Su Ming Cheng, macam mana nak awak cakap dengan ayah saya? Awak ni apa sebenarnya? Macam itulah saya cakap dengan dia. Kenapa tak nak terima? Su Ming Cheng, awak ni terlalu angkut. Awak dah bersedia berperang dengan keluarga Zhou. Berperang? Keluarga Zhou kamu pun boleh lawan? Rupa-rupanya adik-beradik Su ni anggap keluarga Zhou ni buah bidara lembut. Kalau macam ini, jangan salahkan aku jadi kejam. Oi, sombong. Kau overconfident lah. Dengar baik-baik. Keluarga Zhou sekarang di mata aku bukan buah bidara pun bukan. Apa maksud kau? Terima kasih. Kau buat apa ni? Kau ingat aku tak nampak ke? Dari mula lagi aku orang Su Xiao. Saya rapatkan kau dulu. Cuma nak dapatkan maklumat keluarga Zhou. Apa kau buat? Pemegang saham utama jual semua saham ke Sus. Cara Encik Su memang licik. Kau manfaatkan anak haram saya. Dia berani main belakang dengan aku. Cara aku kawal pemegang saham utama, tapi jadi bakul sampah kau pula. Perang niaga. Semua ni tipu hela. Kalau nak salahkan orang, salahkan diri sendiri sebab percaya anak. Encik Su tak perlu bergembira awal-awal saya sudah menyerah kalah. Tapi selagi saya pegang 50% saham Zhou, keluarga Su takkan dapat rampas 50% keluarga Zhou. Saya nak ingatkan dengan baik. Sekarang awak kira cuma ada 30% saham. Bangsat. Apa harus buatnya, Abah? Encik Zhou, saya nak beritahu, kau anak haram yang menggoda Yan Yan. Saya dah pindah saham itu ke Yan Yan. Sekarang saham itu dalam tangan saya, anak derhaka. Kau sengaja nak marahkan saya? Saya pun tak sangka jadi macam ni. Guling. Oi, pengemis busuk. Sekarang penolong kau dah tiada. Tak ada siapa boleh halang kau lagi. Tangkap dia untuk saya. Berhenti. Jangan sentuh dia. Si busuk, kau anjing terbiar. Saya nasihat jaga hal sendiri. Berhenti, jangan sakiti mak saya. Perempuan desa kecil ini pembohong. Kau puteri sulung keluarga Su kami. Mana boleh ajar pembohong? Jangan halang. Pak Cik sedang tolong kau. Tidak, ibu bukan pembohong. Ibu orang baik. Bawa puteri sulung ini pergi. Lepas saya. Lepaskan anak saya. Lepas. Ini Feng Minggong. Feng Minggong, kaedah latihan dewa perang Qifeng. Tentera Feng Ming, orang luar langsung tak boleh belajar. Mana mungkin dia... Perempuan ini esok pagi. Mungkinkah berkaitan Feng Ming Jun? Yang kita jumpa dulu, dialah komander sebenar tentera Feng Ming. Mana boleh si bodoh ini dari Feng Ming Jun? Aku bukan. Cherry. Saya kembali. Cherry tuan. Aduh. Dik Cherry tak ada di rumah. Ada kumpulan datang, cari dia dulu. Lepas itu, dia bawa gadis itu ke bandar. Pergi ke bandar? Hei kakak, Kak Cherry dan yang lain mungkin ke Hotel Fan Hua. Baik. Beritahu saya, panggil semua Feng Ming Jun ke Hotel Fan Hua. Segera, umum kepulangan Dewa Perang Xia Agung di jamuan keluarga Su. Ya.
Tak mungkin. Mana mungkin si bodoh ini dari Feng Mingjun? Aku bukan. Faham maksud Su Xiao? Orang depan mata ni, ini memang orang Feng Mingjun. Jadi, perempuan ini, dia pernah jadi komander tentera Feng Ming dulu, kan? Keluarga Su kena cabar besar kali ini. Sakitkan hati komander. Keluarga Su takkan ada masa depan nanti. Apakah maksudnya? Bukankah kata dia penipu? Kenapa tiba-tiba jadi benar? Saya Feng Mingjun sudah tiba. Ini datang lagi seorang Feng Mingjun, orang penting. Dia pernah jadi kapten. Dia datang untuk ambil ceri. Kapten Lee, akhirnya awak datang. Apa yang berlaku di sini? Kapten Lee, inilah si bodoh yang saya ceritakan. Tapi dia memang nampak milik Feng Mingjun. Yang sebelumnya, ini tak mungkin komander sebenar, kan? Si gila berani kau palsukan askar Phoenix Army untuk cari maut. Kau kenapa ni? Permaisuri, bangunlah. Kapten Lee, kenapa serang Tong Yao? Dia langsung bukan askar Feng Ming Army, Feng Ming Gong. Dia palsu. Tak mungkin dipalsukan. Saya nampak jelas tadi. Si bodoh tak tahu. Istana Feng Ming ada 12 tingkat. Setiap tingkat ada warna pelindung. Badan berbeza, warna emas tahap tertinggi. Latihan di Istana Feng Ming. Satu penglihatan. Kecuali pengasas Istana Feng Ming yang sembah Dewa Perang. Tiada sesiapa lagi boleh kuasai kemahiran ini ke tahap tertinggi. Bahkan Komander Feng Ming Army pun hanya sampai tingkat ke-11. Takkan kau tak sedar apa yang kami tak boleh buat? Hanya si bodoh boleh lakukan itu. Saya faham. Tadi saya terlalu tergesa-gesa. Tak sangka begini. Nampaknya si bodoh ini palsu. Kenapa dengan kamu? Ibu bangunlah. Berani menyamar sebagai tentera Feng Ming Army saya. Dia juga cuba mencemarkan nama Feng Ming Army saya. Saya bersusah payah menghalangnya. Dan sebagainya. Masuklah. Nak buat apa? Nak bela si bodoh ini ke? Dia ibu angkat anak saya juga. Walaupun saya tak suka dia pun. Tapi tanpa dia, mungkin seumur hidup saya tak akan jumpa anak saya lagi. Kapten Lee, boleh beri muka keluarga Su? Biarkan dia. Keluarga Su? Keluarga Su apa? Layakkah nak minta saya beri muka? Mencemarkan nama Feng Ming Army, hukumannya mati? Siapapun datang tak boleh selamatkan dia. Tapi kakak, jangan cakap lagi. Kena fikirkan betul-betul. Si bodoh dah mati, tak ada siapa boleh bagi tahu kabar lagi. Kapten Lee pun ikut peraturan Feng Mingjun, tak boleh halang dia. Did it? Tak ada, tetapi kakak kena fikir baik-baik. Si bodoh dah mati, tak ada yang boleh ketawakan kakak. Siapa cepat ambil ini. Tangkap. Pengganas berani menyamar sebagai tentera Feng Ming. Ambil. Kamu jahat. Jangan sakiti Mak. Dari mana keluar anak mati ni? Jauh sikit. Penjahat. Aku nak lindungi Mak. Jangan sentuh dia. Cari nahas. Alamak, kalau kau mati pun kena lindungi budak ni. Jaga diri sendiri dululah. Permaisuri. Mak. Bangun cepat. Mak. Bangun. Xiaoxia. Jangan nangis. Mak ada di sana. Doktor suruh mereka cepatkan. Semua okey ke? Ming Cheng, tolong selamatkan mereka. Tolong mereka. Bukan tak nak selamatkan. Aku langsung tak lawan Kapten Lee. Maknanya dia anak saudara kau. Xiao Xiao cuma kanak-kanak tak berdosa. Dok 12, sebab kau nak bungkus macam ni, aku bagi kau kotak. Pergi ke neraka sama-sama. Tak. Ibu. Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangunlah. Ini tentera Feng Ming yang paling dalam. Nampaknya komander tentera Feng Ming. Semua askar and commander sambut kepulangan Dewa Perang Syah Agung. Ya. Permaisuri. Mak, bangunlah. Mak, bangunlah. Pak Cik tak akan buat marah lagi. Boleh pergi, jangan tinggalkan Pak Cik sendirian. Senyum. Jangan menangis, kau masih ada Mak. Kau bersama orang jahat itu. Kau bunuh mak aku. Aku tak akan lepaskan kau. Dengar penjelasan mak kau. Itu tidak benar. Pergilah. Aku tak nak dengar. Xiao Xiao, jangan buat hal makmu jadi begini. Dia memang layak. Kau merepek saja. Mak aku jelas tak buat apa-apa. Kau yang bunuh dia. Kakak, aku rasa Xiao Xiao tertipu sangat oleh penipu ini. Suruh orang bawa dia balik dan tenangkan diri. Siapa cepat bawa anak dara pulang. Kenapa tak lepaskan aku? Lepaskan aku. Tahan aku.
hentikan aku. Feng Ming Jun. Mereka ialah tentera Bong Ming. Tepat sekali, ini askar Feng Ming sebenar. Di belakang ialah timbalan komander kami, General Chen. Timbalan komander. Di sebelahnya Panglima Tentera Feng Ming. Bagus. Walaupun ini kali pertama aku lihat Panglima tertinggi sendiri, tapi uniformnya dan sikap General Chen, ini pengakhirannya. Sungguh tamat. Keluarga Su akan binasa di tanganku. Kakak, apa yang kau cakap ni? Kau jadi General Chen semula. Nak aku lahirkan pembantu untuk engkau? Apa? Pakcik Xiao Jing, emak dikasari penjahat ini. Cepat selamatkan emakku. Apa? Ada apa dengan ibu kamu? Li Kang, engkau memang cari maut. Hati-hati, kau masih selangkah ketinggalan. Hahaha. Dewa Perang Naga Merah, dia sudah mati. Jangan datang, apa gunanya? Hahaha. Li Kang, pengkhianat tak tahu malu. Hari ini aku akan bunuh kau. Balas dendam untuk Dewa Perang. Lepaskan saya. Siapa kamu? Lepaskan Xia. Dah lama dengar Legend Feng Ming penuh bergaya. General Xia Wei hari ini bertemu memang seperti reputasinya. Perkenalkan diri. Saya dari Section Khas Empire Sakura di University. Ketua Section tidak memakai seluar. Jadi kamu dari Jabatan Laporan Khas. Nampaknya Li Kang pun kau rasuah, ya? Hai Galas, kau salah faham. Saya sendiri dari Empire Fireworks. Cuma saya membesar di negara musim panas kamu. Misi saya menyusup masuk tentera Feng Ming kamu. Cuma kumpulkan maklumat. Hahaha. Tak peduli siapa kamu, tapi ini Great Xia. Kamu tak boleh buat sesuka hati di sini. Serahkan pada saya. Ya? Hina, kalau boleh, lepaskan dia. Lawan saya. Lepaskan dia. Gadis kecil ini anak dewa perang Qifeng. Mana mungkin aku lepaskan dia begitu sahaja? Dia kan kanak-kanak. Apa salah aku pada kau? Jangan sakiti dia. And Umekawa, Su Xiao anak kandung saya. Aku tak peduli konflik antara korang, tapi anak aku tak bersalah. Asalkan kau lepaskan anak aku sanggup bayar apa saja. Boleh beri seluruh kumpulan Su. Kapten Lee, tengoklah budi baik kami dulu. Tolong pujuk Anne. Umekawa, lepaskan anak saudara aku. Aku merayu pada kau. Nampaknya, kamu semua pentingkan gadis kecil ini. Bukan tak boleh lepaskan dia. Tapi bergantung apa korang sanggup bayar. Ya? Kalau ada syarat, terus sebut. Asalkan aku mampu, aku pasti tak akan enggan. Jangan enggan, asalkan lepaskan Xiao. Biar aku buat apa saja. Okey, syarat pertama. Orang jahat tinggalkan ilmu seni bela diri. Kembalilah pada aku. Peng Shui, jangan dengar cakapnya. Dia pasti menipu awak. Sakura kecil, berani lagi tak malu. Kalau berani, lawan saya satu-satu. Xiao Peng Shui. Saya salah tentang kejadian dulu. Saya harus minta maaf, Nabi. Tapi fikirkanlah, Cherry sayang anak kita sebelumnya. Bahkan demi Cherry jangan ikut permintaannya. Saya merayu pada awak. Komander kecil, permintaan saya sudah difikir? Kesabaran saya semakin tipis? Makcik Xiaoxi, jangan janji padanya. Tangkap dia dan balas dendam untuk ibu. Kamu semua ingin mati? Saya akan bawa jumpa ibu kamu. Bersti. Saya berjanji. Kalau begitu, laksanakan permintaan saya. Komander, tak boleh janji padanya. Komander, diam saja. Tugas tentera Feng Ming kami ialah lindungi rakyat Great Xia. Apapun terjadi, jangan berundur. Ini tanggungjawab yang kami pikul. Dong Shui. Tak sangka Dewa Perang Rambut Merah sama usia dengan pesona angin. Kamu semua sanggup lakukan ini demi seorang budak. Korbankan nyawa sendiri. Kaum Daxia memang bodoh. Kini aku sudah. Semua permintaan kau sudah dilaksanakan. Bolehkah kau lepaskan Joe sekarang? Semua demi cinta. Bangun. Senimun. Maafkan anak. Ibu! Nak jumpa ibu? Jangan tinggalkan aku. Boleh? Langit runtuh.
Bintang berdenyut. Bunga sakura kecil yang hina dan tak tahu malu. Aku akan berjuang bersama kamu. Kalian para wira hanyalah sampah. Hanya kamu layak jadi lawanku dari Empire Sakura. Tuan Mikawa, benarlah guru terhebat Empire Sakuraku. Dewa Perang Merah pun takkan lawanmu walau masih hidup. Segalanya begitu. Aku jamin Maharaja Bunga ini tiada tandingan. Apa nak buat dengan mereka ini? Aku beri peluang padamu, asal kamu tunduk dan akui aku Tuan Empire Sakura, serta serahkan semua harta kamu. Aku akan pertimbangkan untuk biarkan kamu hidup. Mimpi nak aku tunduk padamu? Angan-angan kosong, bunuh kami semua kalau berani. Tengoklah rakyat Syah Agung akan lepaskan kamu. Das, ketika negara Syah Agung kami masih lemah, aku boleh bersihkan lembah Sakura kamu. Kamu masih boleh buat sekarang. Kalau tak percaya, cubalah. Baka, nak mati? Aku akan tunaikan permintaanmu. Dewa Perang Mekar. Sampah. Bukankah kau kata dah bunuh Dewa Perang Chifeng? Macam mana dia masih hidup? Mustahil. Aku dah bunuh dia. Mana boleh hidup semula? Licik tak guna. Kau masih hidup. Jadi apa? Kau cuma si bodoh. Kau bukan lawan aku. Bertahun-tahun aku memang bodoh. Tapi terima kasih pada anak buahmu. Kalau dia tak ambil peluang serang aku, curi-curi, mungkin aku tak dapat dilahir semula. Mungkin aku kekal jadi bodoh selamanya. Kau dah pulih. Kau tunggu pencuri bunga sakura. Sedang aku terluka parah. Cuba serang wilayah Daxia aku. Sakiti rakyat Great Shah aku. Aku kembali untuk kutip hutang darimu. Dewa Perang, kau akhirnya pulih. Dewa Perang kita dah kembali. Okey. Walaupun kau pulih, jadi apa? Kau dah lama menghilang. Kekuatanmu pasti dah merosot. Aku tak takut dengan kau. Kekuatanku memang tak sehebat dulu, tapi untuk urusan dengan semut macam kau, aku tak perlu berhabis tenaga. Jangan halang janjiku tukar kerajaan. Tak tahu malu. Hai. Timbalan dekan. Aku tahu silapku. Kau tak faham salah. Kau tahu kau akan mati. Siapa yang menghina aku, walaupun jauh? Alamak. Badan kanak-kanak ini parah di pelbagai tempat. Kadar kejayaan pembedahan hampir sifar. Doktor. Xiangsang, ini semua salahku. Aku terlambat. Aku merayu padamu. Cepat bangun. Boleh tak? Cherry. Xiang, apa kabar? Adik, Abu memang salah. Abu tak patut buat keputusan sendiri hingga jadikan kamu begini. Tolonglah, bangunlah. Aku boleh lakukan apa saja untukmu. Ini semua kerana aku tak jaga Syok Xiao baik-baik. Jangan masuk campur. Kamu pun kena buang jawatan sebab ini, memandangkan ini semua salahku. Maka aku yang akan tamatkan semuanya. Dewa Perang, apa yang kamu buat? Ini untuk selamatkan Xiao Xiao. Satu-satunya cara kembalikan kuasamu. Tapi kamu dah beri semua kemahiran. Kamu sendiri bagaimana? Bertahun-tahun lamanya, aku penat berperang. Aku cuma nak besar bersama Xiao Xiao. Lagipun, kamu pun dah dewasa. Aku yakin kamu mampu pimpin tentara pemulihan pertahankan negara. Betul ke? Ini dekan. Kamu okey ke? Mari kita tengok keadaan Xiao Xiao. Adik. Si kaca. Ibu? Ibu di sini.